Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bersedia. Tepat pukul 9 malam, insyaAllah kita akan sambung dengan satu lagi topik pada malam ini. Walaupun topik ni mungkin anda pernah dengar dan saya dah dapat feedback tadi. Ada orang kata kena 10,000 tapak ataupun step, tak langkah sehari yang tepat, ataupun yang selalu dengar macam itulah 10,000, adakah betul? Jadi malam ni kita akan cerita supaya dapat kepuasan. Dan tak kira sebahagian besar daripada anda yang kata saya dah berumur doktor, tak apalah, saya cuma ambil berjalan kaki je. Ada seorang tu kata saya jalan kaki dan saya naik turun tangga. Ui, saya ingat yang tu kalau you boleh pertahankan akak, silakan. Saya akan buktikan pada you malam ni yang you dah membuat sesuatu yang dah betul. Tetapi apa lagi yang betul? Itu kita nak cerita, boleh? Okay, kita mulakan dengan manfaat dahulu. Sama ada you nak berlari ataupun you nak berjalan, kita ambil kesimpulannya dahulu. Secara amnya, berjalan kaki ataupun berlari memang baik untuk jantung dan paru-paru. Saya mulakan. Jantung dan paru-paru merupakan antara kebaikan pertama, manfaat pertama. Nombor 2 ialah masalah kolesterol dan blood pressure. Memang boleh dibantu sangat-sangat, ya. Sama ada you berjalan ataupun you berlari. Okey. Soalnya sekali lagi, you dapat pilih dalam masa 10 minit daripada sekarang. You dengar, you tahu apa yang dan bagaimana nak buat benda tu, nak amalkan dia, dan mana yang lebih you patut pay attention atau fokus. Seterusnya dia menjaga blood sugar. Aktiviti ni menstabilkan blood sugar amat sangat. Okay. Dan ramai orang tak perasan yang ni antara yang tak perlukan duit, tak perlukan beli apa-apa produk, dan boleh buat di mana-mana saja, murah, dan paling gampang boleh dibuat untuk weight loss pun. Kata orang yang dah buat kajian, setiap daripada anda yang boleh berjalan je, tak usah kira berlari lagi, kalau berjalan saja 1 jam ataupun 45 minit, saya ulang, 1 jam atau 45 minit sehari, you akan turun minimum 1 kilogram dalam masa 1 hingga 2 minggu. Tak jauh kan, 1-2 minggu, jadi sebulan tu lebih kurang 2 kilogram. Yelah, tak adalah macam magic show sampai 10 kilogram. Yang tu semua bukanlah kata menipu, tapi tak boleh bertahan lama. Kejap je dia naik balik, sebab tak natural kalau 10 kilogram dalam masa seminggu 2 minggu tu. Mesti dah bagi ubat apa-apa entah. Baik, sambung. Dia bagus untuk metabolisme, pencernaan, digestion you, masalah GERD, masalah irritable bowel syndrome, masalah ulcer, heartburn, very powerful. Okay? Termasuk colorectal cancer pun. Saya ulang, colon cancer pun boleh dibantu. Lagi kalau berjalan atau berjogging ni, metabolisme, satu, sleep. Memanglah satu sebab letih kan, ataupun you rasa macam dah badan tu dah tak ada tenaga, tinggal apa lagi, tidur je kan. Tapi tak, sebenarnya orang yang dah lari ataupun dah berjalan dah bertahun-tahun ni, dia bukan pasal dia letih lagi dah, dia tak letih pun, tapi dia mendapat yang saya cerita hormon yang mententeramkan jiwa kita semua. Lepas tu sleep bagus, mental health ni, siapa-siapa yang malam ni dengar nak mempertahankan supaya tak tua cepat, satu. Nombor 2, tak tua dari sudut Alzheimer's. Penyakit apa Alzheimer's ni? Penyakit nyanyuk. Kan kita bila 60 ke atas, 70 ke atas, kan dah mula lupa-lupa sikit. Itu baru petanda awal. Saya pun dah ada dah. Kadang-kadang susah sangat nak ingat sekarang, betul tak? Nama siapa tu? Padahal kita duk sebut nama dia bertahun-tahun dah. Sekarang boleh lari dia punya nama kedai apa tu? Kan? Dah tak ingat dah kan? Jadi kalau selalu macam tu, bahaya sangat. Didapati satu kajian antara wanita yang ada Alzheimer's ni. Dia orang buat kajian, ramai dia ambil beribu wanita ni. Lepas tu dia tengok-tengok dari sudut mental health, kesihatan otak, wanita yang berjalan kaki atau aktif, maksudnya bergerak ataupun berjogging ni, mereka kalau kena dementia pun atau nyanyuk, lupa-lupa ni pun, nyanyuk ni kan, 11 tahun lebih lambat. Saya ulang, 11 tahun lebih lambat daripada mereka yang langsung tak bergerak. Jadi yang bergerak ni sampai 11 tahun kalau nak kena pun.
Ada you ada orang kata apa, bonus 11 tahun sebelum nak kena ni cerita penyakit nyanyuk. Jadi baguslah kan, katakan geng sama geng, you dengan jiran you, katakan you bergerak, dia tak bergerak kan, you ada 11 tahun. Kalau dua-dua nak kena nyanyuk pun, you 11 tahun lagi baru kena. Weh, bagus ni kan. Dan dia juga terkenal untuk mereka yang nak belajar ataupun nak fokus, berjalan dulu. Orang kata siapa yang rajin berjalan, rajin bergerak ni, aktif, dia senang boleh berfikir dengan lebih luas. Dia punya kreativiti ataupun dia punya idea. Kata orang yang pandai buat kajian dalam sudut-sudut pergerakan berjalan ni, fiziologi ni, orang yang nak diperah otak dia, nak bagi dia, suruh dia berjalan dulu atau suruh dia bergerak dulu, sekurangnya berapa lama, berapa step, saya nak cerita lah ni malam ni kan. Tetapi asalkan you buat saja, you mesti ada perbezaan dengan orang yang cuma memikirkan tentang apa lagi nak buat tapi masih lagi di meja yang sama, tak bergerak-gerak dah 4 jam daripada pagi sampai tengah hari, idea tak keluar-keluar lagi pun. Kalau keluar pun tak sebanyak mereka yang dibenarkan berjalan setengah jam ke, balik ke office ke, ataupun masuk balik ke kampus budak-budak universiti. Mereka yang nak jaga tulang, nak jaga sendi, macam mana tu? Kita selalunya bila dah berumur lagi lah kena jaga tulang dan sendi. Bila dah mula sakit, dah pergi fizioterapi, baru kena paksa bergerak. You pernah dengar tak frozen shoulder lah semua tu? Tapi bila berjalan kaki ni, kita lebih kepada ankle lah, lebih kepada kaki, jejari kaki semua tu kan. Dan kadang-kadang untuk kulit kita pun bagus. Bila kita berjalan tu, dia memang kita berpeluh kan, ada detox effect. Dan satu lagi, sebelum saya lupa, tentang kaki tadi, orang yang berjalan, dan kalau kita orang kampung, lagi bagus. Sebab apa? Kalau you ingat zaman dulu, betul tak, budak-budak, saya sendiri pernah melalui fasa hidup ni. Mungkin anda siapa yang pernah lalu ni cerita, ada pernah tak berlari kaki ayam dulu? Faham tak kaki ayam? Maksudnya kita tak pakai kasut. Kalau kita selalu berjalan kaki ayam ataupun barefooted, is the best. Bila kita berjogging ataupun berjalan kaki ni dengan kaki ayam tu, dia memang orang kata apa, boleh kontak dengan tanah, dia banyak grounding. Cerita grounding tu mungkin you pernah dengar. Kita ada connection dengan magnet di dalam bumi kita. Itu satu kekuatan untuk kita detox pun body kita, jangan main. Tapi berbalik kepada apa saya kata tadi, body kita tu, you kena tengok lymphatic system. Otot kita, muscle kita kat calf ni ada special muscle, ada nama dia special dalam muscle kita di betis ni, okey. Dan dia kalau diaktifkan selalu, dia membantu melawan gravity supaya dia boleh tolak ke atas. You pernah dengar tak lymphatic system yang bahan kumuhan lebih-lebihan tu? Jadi peparitan kita tu kadang-kadang nak bawa balik bahan-bahan kumuhan ataupun blood flow, vein tak cukup kuat semua tu, dibantu oleh lymphatic system. Dan yang paling kuat pumping action dia ialah betis ni, calf muscle ni. You pernah dengar orang kata second brain ialah perut, tapi second heart ialah betis atau calf muscle. Saya ulang lagi sekali. Brain, ada satu lagi brain, otak kita yang kat perut tu, yang dikontrol oleh bakteria. Tapi ramai orang tak tahu, heart, you ingat ada satu, rupanya ada satu lagi yang pump. Kalau dijaga elok, iaitu pump calf muscle, betis kita. Jadi siapa yang berjalan, betis akan jadi cukup kuat. Dan bila atas pada umur 50-60, bila dah pencen, selalunya yang paling lemah ialah bahagian lutut ke bawah. Boleh tangkap cerita saya? Baik, okey. Sekarang kita nak masuk kepada apa yang you tunggu-tunggu malam ni. Betul? Okey. Pertama sekali, kita buat keputusan antara berjalan kaki dengan berlari, mana yang lebih bagus untuk kita. Jawapan saya mula-mula sekali ialah
kalau you suka berlari, sambung berlari. Jangan nak tukar-tukar. Sebab apa? Bagus sangat dah tu. Kalau you suka berjalan, sambung berjalan. Cuma saya nak bagi tahu sekarang yang mana yang lebih abdal, yang mana yang lebih baik antara dua-dua ni. Jawapannya ialah, you dengar elok, nombor 1 ialah walking, berjalan menggunakan lebih oksigen. Sebab apa? Bila saya kata berjalan, dia tidak sampai tercungap-cungap. Boleh jalan laju, dia panggil brisk walking. Tapi brisk walking pun cuma sampai tak boleh bercakap lama, sampai tak boleh sembang atuk nenek punya cerita. Okey, itu dia panggil high test. Bila orang kata hi kat you kena jawab balik hi. You lulus. Kalau sampai nak kata hi pun tak boleh balik kat kawan you dah nak masuk ke anaerobic. Maksudnya dah mula laju sangat, dah berlari dah tu. Okey, laju sangat. Okey, so you kena kontrol sampai peringkat orang kata hi pun you boleh kata hi balik. So high test ni kalau lulus tapi masih lagi tidaklah berlenggang sangat ke kan, itu adalah peringkat yang dipanggil aerobik lagi, walking, dan selalunya tidak memerlukan sampai you tak ada nafas, sesak nafas. Jadi lebih tenang, lebih bagus. Dan kalau you nak bersembang-sembang sama kawan sambil jalan pun no problem. Okey, ada style di overseas, zaman-zaman moden sekarang dia orang macam-macam, dia orang fikir ada meeting sambil berjalan. Pernah dengar tak? Meeting office ni, bos dia gila berjalan, so dia ajaknya anak buah dia, mungkin office dia tu ada lorong ke, ada apa kat luar sikit kan, ada office yang cantik tu, ada taman sikit-sikit. Kau meeting lah 3-4 orang kat situ sambil berjalan. Syok juga so saya percaya dengan cara berjalan, bila you pakai lebih banyak oksigen, maka masa ni energi yang diguna pakai lebih dipecahkan daripada apa? Daripada lemak. Yang ni yang kita nak. Sebab bila kita nak reduce weight ke, nak slim down ke sikit, ataupun nak ambil energi, kita ambil energi yang tahan lama sikit, iaitu fat. Sebab fat dalam badan kita dah banyak. Bila you ikut program aerobik ni, berjalan kaki adalah aerobik, jadi dia punya burning, kebakaran untuk keluarkan tenaga lebih kepada fat. Berbanding dengan berlari, dengar bila berlari kita lebih kepada anaerobik. Betul tak? You boleh berlari ke sampai 1 jam, kecuali kalau you marathon runner, itu pun dia orang tak lari laju, betul tak? Kan? Kita ni, saya dan anda, memang tak boleh lari lebih daripada, tak berhenti 2-3 minit pun, alamak penat dah, tercungap-cungap, betul tak? Berlari tanpa berhenti ni. Jadi selalunya orang yang dah pandai berlari, dah biasa berlari tu lain cerita. Tapi malam ni kalau you baru nak start balik berlari, fikir balik. Sebab apa? Dia anaerobik. Anaerobik maksudnya tanpa oksigen, lebih daripada yang berjalan kaki, lebih daripada oksigen. Jadi dia pecahan tenaganya datang daripada mana? Sebab dia kena cepat dan kena laju sebab berlari kan. So dia kena pakai glukos. So pecahannya glukos, bukan pecahan daripada lemak. Kita kalau nak kurus, nak pecah lemak lah kan. So daripada sini saja you dah nampak, kalau nak dibuatkan pilihan, bukan you kebiasaan. Maksudnya baru nak buat pilihan malam ni, aku nak dengar lah Dr. Nordin cerita apa ni, aku nak buat keputusan mulai besok, aku nak jalan ke aku nak lari. So you dah boleh pilih lah sekarang. Kenapa saya dah mula cucuk you supaya fikir untuk berjalan? Sebab apa? Berjalan satu, dia punya preparation, dia punya persiapan tak perlu complicated sangat. You bayangkan kalau you nak berlari serius kan, setengah orang tu dah masuk apa orang panggil 10 km run, betul tak? Penang Bridge run, ada yang gila betul tu sampai pergi Tokyo, Boston, London Marathon. Nak buat preparation, nak buat ni lah, orang kalau dah gila ni, dia mesti buat preparation yang bukan berminggu, berbulan-bulan. Setengah orang buat sampai 4 bulan, 5 bulan punya prep, tahu tak? Untuk nak pergi ke sana. Jadi kasut nak kena tukar, pakaian semua tu.
Kalau berjalan kaki, kau pakai kain pelekat pun tak apa. Betul, saya bagi pakai slipper pun, tapi tak adalah saya suruh you pakai kain pelekat dengan slipper. Maksudnya, kalau kita biasa-biasa pun, office dress pun no problem. Betul tak? Kalau pakai kasut office pun, takat berjalan masih lagi boleh. Betul tak? Jadi, banyak yang bolehnya kalau you ambil exercise melalui cuma berjalan kaki. Alright. So, dah faham. Okay? Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Dan satu lagi, berlari kalau you belum buat, lama dah tak buat pun, adaptasinya lebih lama sebelum you mula boleh buat secara selesa. Tapi berjalan kaki, kalau besok you nak start, buat je. Tak ada masalah langsung. Stocking tinggi ke stocking rendah, tak pakai stocking pun tak apa, asalkan you tidak inilah orang kata apa, rasa sakit ke apa bila berjalan semua tu. Okey, selalunya berjalan kalau berapa banyak ribu step pun you tak ada masalah. Tapi kalau berlari, ada kajian dibuat, kalau lebih daripada beberapa thousand atau million punya step, langkah, dia sentiasa ataupun sering kali ada orang panggil injury. Apa tu? Sports injury. Masalah apa, injury ni apa? Bukan luka. Dia macam sakit lah kan. Dia mendapat orang kata apa, kesan sampingan daripada berlari. Sehingga kan setengah orang tu boleh bengkak otot, lebih pada tendon-tendon yang boleh dapat radangan ni. Kadang-kadang kena rehat sampai 2-3 minggu pun ada. Saya banyak kali dulu zaman Majeliskan Negara tu, saya kena inject dia punya urat geting kat belakang tu, kat Achilles tendon semua tu. Sebab apa? Larinya bukan main 3-40 km setiap minggu nak kena cover. Contoh. Baik. Sekarang kita nak cerita tentang apa lagi? Kalau you sakit belakang, berjalan kaki antara yang terbaik. Tentang mental. Katanya orang yang berjalan kaki, bagi mereka yang ada psikosis, ada skizofrenia atau penyakit mental, ataupun yang biasa-biasa kemurungan ataupun anxiety, rasa gelisah, panic attack, semua tu, berjalan kaki adalah antara rawatan. Bukan kata cuma main-main, dia boleh buat sebagai rawatan. Sebab apa? Bagi mereka yang berjalan lebih daripada sekian step, saya nak bagi tahu sekejap je lagi ni, dia akan dapat dia punya hormon tu balik, namanya endorfin. Maka endorfin inilah akan mententeramkan jiwa mereka. So boleh sampai peringkat mental illness pun. Baik, sekarang tiba masanya berjalan kaki. Saya dah cerita. Boleh tak you berjalan kaki katakan lepas makan, ataupun lepas dinner atau lunch, ataupun bagus tak you buat sebelum pun? Setengah orang buat sebelum, setengah orang buat kemudian. Dikenal pasti siapa yang berjalan sebelum atau terutama sekali selepas. 10-15 minit je, bukan payah lama-lama kan. Mendapat manfaat yang dahsyat-dahsyat, seperti blood pressure, seperti ketenteraman jiwa, digestion dia orang kan, tak constipate, tak sembelit, tak ada gas, tak ada bloating. Ni terkenal, dia orang buat kajian, sugar dia pun tak ada spike, tak naik atas. Jadi bagus juga. Malam-malam saya pun tak tahu, takut juga nak pergi walking ni, betul tak? Tapi kita kalau nak belah pagi, buat sebelum you makan sarapan pagi, untuk exercise ni. Kalau antara tengah hari sampai ke petang, kalau you duduk office ataupun dah pencen, jangan duduk kat kerusi lebih daripada sejam je, memang senang penyakit datang. Teruk lah kan. Kita bukan kata duduk sejam, duduk 4 jam pun kadang-kadang tak bangun, betul? Ni dia kata sejam, paling lambat 1 jam lebih sikit, minimum kena bangun bukan 2-3 minit pula tu. Dia nak at least ada berapa ribu step pula ni. Tiba masanya kita tutup dengan berapa step malam ni. Okey, berapa ribu step. Kajian dibuat dengan ni, ramai orang kata 10,000 untuk mereka yang steady, setiap hari 10,000 step.
Dan cara you nak tengok step tu, zaman sekarang ni dah ada jam, dah ada apps dia, dah ada handphone yang boleh bagi tahu you berapa step you dah ambil hari tu. Setengah orang tu menggila-gila sampai kalau dia ada timer dia, setiap 1 jam dia bagi bunyi loceng dia, berarti dia kena bangun. Kau cubalah buat kat office tengok macam mana kan. Tapi saya nak menenangkan sikit keadaan, tak naklah sampai stres pula. Setiap 1 jam ataupun 5 jam nak kena calculate total berapa banyak kita dah berjalan kan, berapa step, boleh, tak ada masalah. Tetapi saya akan bagi lebih mudah supaya you tak pening kepala. Okey, dengar ya. Yang digalakkan ialah betul 10,000, tetapi kajian dah confirm kalau kita boleh dapat 7.5 ribu step sehari daripada bangun sampai tidur, lebih pada cukup. Saya ulang, 7.5 ribu step. You bila dengar ribu ni, you jangan risau kan, sebab saya nak bagi tahu kat you, kalau you tak buat apa langsung, cuma berjalan untuk exercise saja, tapi sepatutnya you mesti dah buat sesuatu benda lain. Park kereta jauh, you dah jalan katakan 500 step, ataupun you naik turun tangga ke office you, lagi campur tolak satu hari katakan 1000 step kan, you dah pergi makan, balik makan, ataupun orang yang kerja berdiri berjalan, nurse semua tu, kalau polis lah semua tu, postman lah semua tu, you tahulah jenis kerja you berapa step dah you jalan. Tetapi kalau dapat total jumlah semuanya lebih kurang berapa, saya kata 7.5 ribu step. Dia bersamaan lebih kurang 5.25 kilometer. Kalau you boleh bayangkan 5 kilometer tu jauh macam mana. Kita pergi sa'i dahulu, siapa yang dah pergi umrah, haji semua tu, dia lebih kurang berapa? 3.6 kilometer nak tamat 7 pusingan tu. 3.6 kilometer paling-paling. Kalau lambat sangat orang ni lah, jauh sangat nak kena pusing kat Safa Marwah tu kan, kena bolehlah sampai 4 kilometer pun you boleh hitung lah. Okey, dan termasuk kita tawaf lagi, okey, lebih kurang another 2 kilometer ke, berjalan pusingan, bergantung pada you dekat dengan Kaabah ke atau you jauh. Tapi you dapat tangkap tak kalau saya kata 5.25 kilometer sehari. You tengoklah, kalau you berjalan daripada parking lot ataupun daripada LRT station sampai ke office you katakan dah 1 kilometer, pergi balik dah 2 kilometer kan. You cuma tinggal 3.25 km. Sebab total yang diperlukan berjalan kaki ialah berapa saya kata tadi? 5.25 km. Jadi you pernah lah buat berjalan kaki kat mana-mana ke, you mesti tahu kan kawasan rumah you tu berapa kilometer. Faham tak? So macam kita pergi, saya punya kawasan ni, kalau saya pergi naik naik small hill lah, jalan kan kena naik turun. Macam saya duduk kat Shah Alam, kat bukit ni, so dia naik turun. Kalau yang saya kata tadi tu jalan yang sama. Kalau jalan turun naik tu, dia tercungap-cungap juga kan. Kalau yang tercungap-cungap tu, you slow down sikit, supaya saya kata apa, dengan sampai you tak enjoy pula lagi. So balik pada 5.2, ada orang tanya berapa minit, tergantunglah you jalan laju ke perlahan. Ada juga kajian mengatakan antara orang yang cepat dia lebih beruntung daripada orang yang slow. Tetapi kajian demi kajian mengatakan perbezaan tu sikit saja. Maksudnya you jangan frust lah kalau tengok you punya kawan you laju, lepas tu you rasa macam you tu macam inferior pula, rasa macam Allah tak kuatnya aku. Don't worry, you jalan lenggang mula-mula pun tak apa. So kalau macam saya pusing-pusing tu, seteruk saya pun paling-paling lambat 45 minit ataupun paling lama 1 jam lah, itu paling lambat. Berarti cakap dengan burung dulu. Saya suka pijak-pijak daun-daun yang dah kering kan, bunyi daun tu bila you pijak kerak tu, oh sedap tu.
Itu satu lagi apa orang panggil keuntungan manfaat berjalan kaki ataupun you pergi dengan nature ni. Sebab satu, you silent, diam kan menenangkan jiwa, dan you kadang-kadang tak fikir apa pun. Itu jarang-jarang boleh dapat, kecuali kalau you banyak berjalan. Jalan je. So secara kesimpulannya 5.2 km lebih kurang 45 minit, paling lambat pun 1 jam, itu paling slow. Saya rasa itu slow sangat lah. Okay. Dan kalau you campur dengan you punya berjalan tadi kat office atau pergi market ke, ataupun you pergi hantar anak sekolah ke, kena park jauh-jauh, lepas tu kena pegang tangan anak cucu you pergi sampai ke dalam depan kelas dia tu kan, nak hantar lebih kurang 1 km lagi. So itu yang kadang-kadang campur tolak dah dekat 10 km. Kalau dapat 10 km, jauh lah tu. Sebab apa? 1 km is about 1,400. Saya ulang, 1 km is about 1,400 step, 1,400. Jalan lenggang. Kalau jalan laju sikit, 1,200 step. Kalau you mula berlari anak jogging, lebih kurang 1,040, dah mula kurang step. Kalau you berlari laju, cuma 870 step saja. Cukup lah tu. Sebab tu you tercungap-cungap. Walaupun you cuma lari 800, bandingkan dengan makcik yang 1,400 step tu, makcik tu masih lagi Assalamualaikum, apa khabar Haji Nordin? Kita makcik, nak sebut makcik pun tak boleh. Confirm you tak boleh buat benda ni. Saya nak you slow down. Takut apa? Takut injured ni. Takut dapat kecederaan. Injured is kecederaan. Jangan sampai tak boleh lari sebab sakit bengkak kaki dan sebagainya. Cukup. So malam ni you dah dapat keputusan, dan saya pun dah mempengaruhi you untuk lebihkan berjalan. Sebagai bonus, saya nak cerita sikit lah kalau you sudi dengar, iaitu berjalan ke belakang. Pernah dengar tak orang panggil retro walking? Maksudnya jalan undur. Orang jalan ke depan, you jalan ke belakang. Boleh tak sesekali, kalau kawasan yang selamat, tidak ada bukit, tidak ada batu dan sebagainya, dan kalau boleh atas padang lah. Siapa yang boleh sampai jalan ke belakang ni, tak payahlah sampai satu perjalanan tu, sikit-sikit lagi ke belakang, sikit-sikit lagi ke belakang, dia boleh menguatkan lagi otot you dan memberi banyak lagi impact yang saya kata tadi, dia boleh bertambah. Sebab you dah mula menggunakan otot dan spatial placement, maksudnya letak kaki, otak kita mendapat benda baru kan, otak kita dia suka benda-benda yang baru macam ni. Maka bila you dapat layan benda ni, minimum saya kata apa tadi, 7,500 step per day. Tak payahlah semuanya undur ke belakang, nanti pening pula kan. Buat tengok. Okay? Saya dah cuba sikit-sikit lah. Seronok juga. Sebab macam main-main pula kan. So boleh. Saya minta you fikir-fikirkan, apapun belajarlah berjalan di mana saja yang boleh, sebab kita dilahirkan pertama sekali yang paling sukar untuk kita belajar daripada merangkak dulu budak kecil, sampailah kita boleh berjalan, sampailah kita boleh berdiri dulu, betul tak? Baru boleh berjalan kan. Berdiri pun taktik, jatuh-jatuh. Kata kajian, kanak-kanak sampai 2,000 kali dia punya step tu. Bila dia dah boleh berjalan, dia suka berjalan lebih kurang 2,000 kali langkah sejam. Sejam. Kita nak minta 7,500 sehari, dia 2,000 sejam. Budak-budak yang tengah tak tidur tu, tengah orang kata ligat tu, betul? Dan dia jatuh hampir 17 kali. Macam mana dia buat kajian ni tak tahulah. 17 kali sejam. Jatuh naik tu. Tapi dibandingkan orang Jepun, dia orang paling busuk pun 5,000 step per day. Ni maksudnya yang tak aktif. Biasa-biasa. Sebab mereka pergi kerja semua berjalan kaki kan. Maksudnya turun kereta api tu jalan, you tengok kan. Dan mereka selalu tempat-tempatnya disiapkan untuk orang berjalan kaki lebih selamat. Kalau kat Malaysia belum tentu. Betul. Yang paling rendah berjalan kaki di dunia ialah Saudi. Jangan main orang kita. Maksudnya orang Islam, negara Islam paling rendah didapati Saudi dari sudut berjalan kaki.
Jadi kat mana lagi kita nak pergi? Belajar daripada sains dan kajian orang-orang ni supaya kita jangan ketinggalan. Malaysia, Sabah, Sarawak, termasuk Brunei, Singapura, Indonesia, please kita jangan ikut perangai-perangai yang tengoklah ni, Saudi dah disebut sebagai negara yang paling kurang jalan kaki. Tujuannya okey dah, cukup malam ni saya dah bagi macam-macam, so anda dah buat keputusan, tak ada apa lagi yang sampai jalan undur belakang pun saya dah cerita kan. So saya doakan hidup anda bahagia, bawa anak cucu berjalan sesekali tu, dan pergi tempat-tempat melancong, cari yang tempat kena berjalan supaya kita tak makan aja. Lepas tu barulah dunia bahagia, akhirat syurga, senyum sokmo. Let go, feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.